Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda sebuah kisah, iaitu kisah yang pertama bertajuk Hantu Pocong Main Tingkap. Di sini beliau mengatakan, hari ini hari Khamis, malam Jumaat. Jam sekarang pukul 3.14 pagi. Aku tak tidur lagi sebab demam. Dari semalam lagi, suasana bilik aku sekarang ni betul-betul buat aku flashback pengalaman aku diganggu pocong dulu. Tingkap bilik terbuka luas. Floor sunyi dengan roommate-roommate aku yang tengah sedap tidur. Masa tu, aku belajar di Kolej Martikulasi Johor tahun 2008 dan 2009. Aku dapat bilik tingkat 2, room A21, tak silap akulah. Dengan roommate aku pada masa tu, Bijan, Naim dan Arif. Nak dijadikan cerita, aku ni jenis study, dapat mood last minute dan siapkan kerja last minute. Masa matrik, benda paling malas aku nak buat adalah lab report. Aku pula jenis tak suka kopi-kopi kerja orang. Jadi kalau esok nak kena hantar lab report, malam tu lah aku struggle gila-gila nak siapkan lab report aku. Malam pertama, pukul 2 pagi. Malam tu, dalam pukul 2 pagi, aku barulah nak dapat mood nak buat lab report kimia aku yang dah lama tergendala tu. Macam biasa, esok nak kena hantar dan seperti biasa, malam-malam macam ni roommate aku dah mula tidur. Naim memang selalu tidur awal lah. Bijan pula sharp timing pukul 2 pagi je dia tidur. Memang disiplin habis lah dia ni. Arif pula tak tentu, kadang-kadang awal dan kadang-kadang lewat. Malam tu, semua tidur pukul 2 pagi. Matrik Johor ni pula, time pukul 12 malam je kena tutup lampu. Jadi aku pun struggle lah nak siapkan lab report aku dengan bertemankan lampu meja aku lah. Itulah maksudnya. Malam pertama, pukul 3 pagi. Masuk pukul 3 pagi, aku masih tak tidur lagi. Biasa dalam pukul 4 baru aku siap, so barulah boleh tidur. Tiba-tiba aku dengar bunyi tingkap bilik aku diketuk. Aku pun toleh belakang untuk tengok kalau ada apa-apa kat tingkap tu lah. Aku tengok tingkap bilik aku terbuka luas, tapi tak ada apa-apa. Aku tengok jam tangan aku, tepat pukul 3 pagi. Dalam hati, aku rasa tak ada apa-apa kot. Perasaan aku je. Jadi aku pun sambung buat lab report aku. Tiba-tiba sekali lagi aku dengar tingkap aku diketuk. Kali ni lagi kuat, dan kali kedua ni buat aku yakin yang bunyi tu bukan perasaan aku je. Kali ni juga aku tak boleh. Aku toleh belakang untuk melihat kalau ada apa-apa kat tingkap aku tu. Dalam hati aku ni memang mencarut lah. Betul lah. Apa salah aku yang kena kacau malam-malam ni? Aku duk tingkat 2, takkanlah ada orang nak main tingkat malam-malam ni kan? Nak tak nak, aku kena jugalah siapkan lab report aku malam tu juga. Jadi, aku pun memberanikan diri aku untuk terus siapkan lab aku, berbekalkan handphone Walkman yang aku ada. Aku pakai earphone dan terus pasang lagu kuat-kuat. Siap lab aku, teruslah aku tidur mati. Malam kedua tak ada apa-apa yang berlaku sebab aku tak ada lab nak kena hantar. Yeay, aku tidur awal malam tu. Ni malam ketiga pula, pukul 2 pagi juga. Esok nak kena hantar lab fizik. Alamak, kenalah stay up lagi malam ni. Malam tu
macam biasa. Masuk pukul 2 pagi, roommate aku semua dah tidur. Tinggallah aku keseorangan, struggle buat lab report aku. Tiba-tiba, sekali lagi, tingkap aku bunyi seperti diketuk lewat malam-malam ni. Dalam hati aku, kena kacau lagi lah aku malam ni. Aku tengok jam pukul 3 pagi. Agak-agak benda-benda ni pukul 3 pagi baru aktif agaknya. Aku pun mulalah buka laci meja study aku dengan harapan ada earphone, jadi bolehlah dengar lagu kuat-kuat. Alamak, tak ada pula. Mana pula aku letak earphone aku ni? Habis rak-rak buku aku geledah tapi tak jumpa juga. Last, aku tekad sambung je buat lab aku tu. Tapi lagi sekali, bunyi tingkap aku diketuk terus membuatkan aku rasa seram sejuk. Dan tak boleh nak continue, tak boleh nak sambung buat lab aku. Aku pun decide untuk tidur terus malam tu dan sambung buat lab report aku tu pagi esok dalam lecture. Bawah ni aku provide pandangan atas bilik aku kat matrik untuk korang faham situasi yang berlaku. Selepas ni, sebab ni agak complicated lah. Dalam cerita ni dia ada tunjukkan dia punya ni lah, kedudukan dalam penidom dia lah. Okay. Jadi aku pun baringlah kat atas katil aku dan aku tidur. Aku tidur macam dekat atas dalam mat ni lah. Aku tegakkan bantal aku dan peluk macam tu. Aku pun baring-baring lah, ambil mood nak tidur. Nak kata aku ni penakut, tak adalah takut sangat. Nak kata berani, cuak-cuak jugalah. Jadi kira biasa-biasa je lah aku ni. Susah pula nak tidur sebab seram-seram sejuk kalau kena kacau tadi. Tambahan pula, aku punya katil sebelah tingkap. Lagi bertambah-tambahlah cuak aku malam tu. Aku pun pejamkan mata dan tidur. Aku tidur menghadap tingkap sebab aku selesa kepala toleh kanan sambil meniarap. Senang tidur, katanya lah. Tiba-tiba, lagi sekali, tingkap kaca bilik aku diketuk. Masuk ni dah 3 kali malam ni aku dengar. Dah lah aku sebelah tingkap. Jadi, for sure, I'm not imagining things and benda ni betul-betul kacau aku. Habis clear dan yakinlah aku dengar, aku pun buka mata tengok tingkap aku yang terbuka luas tu. Memang tingkap ni selalu terbuka aje sebab panas dalam bilik, biar angin masuk. Lama aku tengok tingkap tu. Dalam hati aku fikir, nak tutup ke tak nak tingkap ni? Kang, nasib aku tak baik. Tengah-tengah nak tutup tingkap, muncul pula kepala pontianak depan aku. Naya je. Aku malas nak layan bunyi-bunyi ini. Jadi aku pun pusinglah kepala toleh ke kiri, menghadap meja study aku. Tiba-tiba, aku ternampak dalam cermin ada lembaga putih lalu kat tingkap. Cemas dan berdebar. Perasaan aku rasa masa itulah. Dan benda ni berlaku sangat pantas. Aku nampak kelibat putih tu lalu dalam cermin. Jadi aku pun teruslah toleh ke kanan untuk melihat apa yang lalu dekat tingkap aku tadi. Tapi tak ada apa-apa kat tingkap. Dan time tu jugalah aku perasan yang bantal aku bukan berada dalam pelukan aku. Sebaliknya bantal aku ada di sebelah aku. Aku cemas dan panik. Kerana kalau bukan bantal yang aku peluk tadi, apa yang aku tengah peluk ni? Aku pun memberanikan diri untuk menjeling ke bawah. Dan dari situlah aku nampak bahu yang dibaluti kain putih sedang aku peluk dengan rapi. Aku tengah peluk pocong.
Aku menjerit, tapi tak ada suara yang dapat keluar dari mulutku. Aku langsung tak berani untuk toleh ke bawah, sebab aku yakin kalau aku toleh, pasti aku ternampak muka pocong ni. Dalam hati ni, habis aku mencarut. Dot lah. Apa salah aku kena ni, ha? Dot. Brother Fai tak nak sebut lah benda ni kan. Aku pejam je mata dan cuba untuk lepaskan pelukan aku. Tapi semakin aku meronta-ronta untuk melepaskan pelukan aku, semakin kuat aku peluk pocong tu. Sehingga lengan aku kiri dan kanan terasa sakit sebab badan pocong tu yang keras macam batu. Aku mula beristighfar. Astaghfirullahalazim. Aku buka mata dan jeling. Tapi pocong tu masih lagi dalam pelukan aku. Aku hilang arah dan tak tahu nak buat apa. Aku mula give up. Sambil memejamkan mata dan berserah kepada Allah, aku menyebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba aku dapat rasakan pelukan aku terlepas. Dan bila aku buka mata aku, pocong tu dah tak ada. Aku sangatlah bersyukur kerana telah terselamat dari gangguan pocong tadi. Peluh mula membasahi badan aku. Aku tengok Bijan yang tidur di sebelah aku tengah nyenyak di buai mimpi. Aku pun mengambil keputusan untuk tidur dan tidak mengganggu siapa-siapa pada lewat malam tu. Aku capai bantal aku dan berselubung badan aku dengan selimut. Lepas tu aku pun tidurlah. Keesokan paginya, aku pun ceritalah pengalaman aku diganggu pocong malam tadi kat roommate aku ni. Budak-budak praktikum aku dan budak-budak kuliah semua dapat tahu. Ada seorang budak praktikum aku ni, student PDT. Pelajar kedua tahun kot. Pelajar 2 tahun lah. Tak ingat sangat lah aku. Jadi dia pun ceritalah tahun lepas Blok B dekat KMJ tu adalah kena gangguan pocong. Tapi ada seorang student ni dia ada ilmu sikit, jadi dia pagar tempat tu. So selamat. Blok A yang aku duduk ni clean. Tak ada cerita pula. Ustaz aku pula cakap dalam dunia ni mana ada hantu ataupun roh yang tak tenang. Yang dah mati takkan bangkit selagi belum tiba hari kebangkitan, iaitu hari kiamat. Dalam dunia ni yang ada hanyalah manusia, jin dan syaitan. Syaitan inilah yang suka menyerupai dan menjelma untuk mengganggu manusia. Yang penting kita tak lupa mengingati Allah. Wallahu a'lam. Okey. Nah, itulah ceritanya. Kisah pocong tadi Anda nak cerita lagi tak? Okey. Brother Fai akan belanja anda semua satu lagi cerita. Okey? Okey. Cerita yang kedua ini adalah mengenai pemandu van jenazah. Kawan aku ni, aku just sekadar panggil dia Paman. Sekitar tahun 2007, 2008, aku agak rapat dengan dia ni. Dia ni seorang ustaz di sebuah sekolah agama swasta di daerah Segamat. Tetapi buat part time sebagai pemandu van jenazah. Walaupun umurnya dah masuk pertengahan 40-an, tapi dia layan aku macam kawan sebaya dengan dia. Masa aku bekerja di Kia Segamat, kalau tak ada customer dan bos pun tak ada, aku rajin ikut dia pergi hantar jenazah. Bukan apa, selain dari salah satu taktik aku mengular, ada jugalah aku dapat pahala amal jariah. Tapi aku dalam masa yang sama, aku suka juga dengar pengalaman dia sepanjang dia buat part time pemandu van jenazah ni. Macam-macam cerita dia. Cerita dan kali ni aku nak kongsi dengan korang. Cerita Paman ni, kerja dia memang nak kena tabahkan hati, kuatkan semangat. Senang cerita, kena hati kering lah.
Selain dari itu, hati pun kena ikhlas dan amanah sebab nak jaga maruah si mati. Mula-mula aku ikut dia hantar jenazah, aku tanya, dia tak takut ke? Dia senyum je kat aku. Tipulah kalau tak takut, katanya. Tapi dah kerja dan sebagai menunaikan tuntutan fardu kifayah, aku tawakal aja, katanya. Rupa-rupanya baru aku tahu, kadang-kadang paman ni dah dapat sign dulu kalau ada jenazah yang dia nak urus dan hantar. Selalunya petanda ni 2 atau 3 hari dah ada. Tapi ikut nasib lah si mati juga tu. Kalau dari kalangan orang yang baik-baik, selalunya baju dia bau wangi masa dia nak pergi ambil jenazah tu. Tu petanda paling kerap lah. Petanda kedua, kalau ada orang nak mati, selalunya pengusung dan keranda tu dah start berbunyi macam orang ketuk dekat pengusung tu. Kau bayangkan, kalau korang nak tahu, paman ni selalunya letak pengusung tu di sekolah agama tempat dia mengajar. Jadi kalau dia nak ambil, kalau dia nak lah, dia ambil je pengusung tu. Jadi Pak Gad akan cakap, malam tadi pengusung tu dah berdentang-dentung kena ketuk. Petanda ada orang nak baring atas pengusung lah tu. Kalau aku jadi Pak Gad tu, dah lama aku balik tidur kat rumah. Kadang-kadang paman ni kena hantar jenazah tu ke destinasi sorang-sorang tau. Korang berani tak bawa van kat belakang ada mayat terbaring dan kau kena drive selama 2 jam? Tak ada orang teman, hanya kau dan jasad tak bernyawa. Kata paman, selalunya waktu macam ni dugaan memang hebat. Tapi taklah seram sangat macam cerita kat filem tu. Pernah sekali tu, dia rasa macam ada orang duduk dekat sebelah keranda. Lepas tu telinga dan tengkuk dia kena hembus. Dari belakang kena hembus. Tak cukup dengan tu, telinga dia kena jentik-jentik. Bukan jentik-jentik nyamuk tu, kena jentik. Semput dia buatnya. Kalau aku dah demam dah. Paling dia tak dapat lupa pula, dia pernah bawa mayat 4 sekawan penagih yang mati kena gilis dengan kereta api sebab lalok dekat tengah-tengah rel kereta api. Semua mayat hancur. Bau dia tak boleh nak cakap lah. Hanyir, busuk dan macam-macam lagi. Paman cerita dia takkan lupa bau busuk tu. Kalau bawa jenazah orang yang kurang ni, selalunya memang banyak halangan. Selalunya bau busuk lah. Walaupun mayat tu sempurna, kadang-kadang van dia macam berat je. Bila turun je jenazah tu, barulah van dia ringan balik. Cerita paling buat aku tegak bulu roma masa dia cerita tu, dia hantar satu jenazah ni ke Pahang. Adalah dekat satu highway yang famous ni. Tengah syok-syok dia drive, tiba-tiba seekor pontianak boleh bertinggi kat depan van dia. Nasib baik tak terbabas. Dia pun bacalah ayat kursi. Benda tu siap menyeringai. Lepas tu terbang balik. Itulah sebuah sedikit cerita paman kat aku. Tapi banyak yang dia tak nak cerita. Katanya buat dosa kering sebab buka aib orang. Tapi pada aku, banyak pengajaran dari cerita ini. Sekian.